Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mio Akil Syahmi bin Khairul Anwar, nombor matrik di 2131406. Hari ini kami akan membahaskan isu-isu akidah dalam kalangan remaja. Isu akidah adalah perkara pokok bagi remaja Islam. Di tengah-tengah simpang siur aliran pemikiran yang pelbagai, landasan akidah adalah amat penting bagi kalangan remaja. Akidah diambil daripada akar kata aqaid, iaitu tautan ataupun ikatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Golongan muda, yakni golongan remaja, merupakan aset yang terpenting dalam menentukan kemajuan sesebuah negara. Justru itu, mereka ini perlulah dididik dan dibentuk dengan acuan yang terbaik untuk melahirkan satu model yang ideal dan berkualiti pada masa yang akan datang. Seterusnya, isu akidah yang pertama, iaitu sikap tidak mengambil berat oleh ibu bapa. Sikap ibu bapa juga boleh menyebabkan remaja terjerumus dengan gejala sosial. Terdapat ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kebajikan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Ianya menyebabkan anak-anak tidak mendengar kata ibu bapa. Anak-anak amat memerlukan kasih sayang daripada ibu dan bapa. Ada segelintir ibu bapa begitu sibuk dengan kerja bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Sikap ibu bapa ini menyebabkan anak-anak tidak mendapat perhatian yang sewajarnya, lalu mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah untuk menghilangkan kebosanan. Selain itu, tidak kurang juga ada yang melakukan gejala sosial ini semata-mata untuk mendapatkan perhatian daripada ibu bapa mereka. Jadi, sebagai ibu bapa, perlulah mendidik dengan penuh kasih sayang dan diberikan perhatian yang secukupnya supaya anak-anak ini boleh menjadi remaja yang bertanggungjawab kepada agama, justru menjadi anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq Hakim bin Yusnan, nombor matrik di 20313166. Hari ini saya akan membahas isu akidah yang kedua. Isu yang saya akan bahas pada hari ini adalah agama BTS. Pada satu ketika dahulu, negara telah digemparkan dengan isu agama BTS. Apa itu BTS? BTS itu adalah satu kumpulan K-pop dari Korea Selatan yang ramai pengikutnya terdiri daripada golongan remaja. Akibat dengan ketaksuban mereka ini, mereka sewenang-wenangnya menubuh atau mencipta agama BTS ini tanpa segan silu. Masya Allah. Tidak cukup dengan itu, mereka turut memperkenalkan rukun BTS sebagai tanda ikrar setia kepada kumpulan K-pop tersebut. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai gurauan kerana boleh menyebabkan akidah umat terpesong dan menjadi sesat akibat mempersendakan agama dan menghinanya demi perkara yang kita minati, demi perkara yang mereka minati. Na'udzubillah. Jadi cara untuk mengatasinya atau menanganinya adalah dengan ibu bapa perlulah memantau gadget anak-anak supaya mereka tidak mudah mempercayai semua perkara yang dalam internet ataupun semua perkara yang disebarkan dalam internet. Memantau gadget anak ini nampak je remeh, tapi impaknya sangat besar dan jelas. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Zuham, nombor matrik di 2131399. Okey, hari ini saya akan bahaskan isu akidah yang ketiga. Isu akidah yang ketiga yang akan kita bahaskan ialah gejala LGBT. Gejala LGBT merupakan sebahagian daripada permasalahan sosial serta wabak yang melanda di seluruh dunia. Salah satunya ialah Malaysia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada permasalahan tersebut, dan bangsa Melayu sendiri yang beragama Islam secara umumnya dikenal pasti turut terlibat dalam permasalahan ini. Bagi menangani isu ini, pihak JAKIM mengambil pendekatan untuk mendekatkan golongan ini dengan melaksanakan aktiviti temu seru
ke kawasan yang dikenal pasti serta menarik minat mereka untuk mengikuti program Ilaj wa Shifa yang bermaksud rawatan dan pemulihan yang bertujuan untuk memantapkan kefahaman dan penghayatan Islam secara syumul bagi melahirkan khairah ummah bagi seseorang Muslim. Solusinya, janganlah sesekali kita mengajar kepada anak-anak dengan sesuatu yang menjauhkan ia daripada agamanya pada masa yang akan datang maupun di dalam realiti kehidupan dia. Tetapi cubalah semaikan cinta kepada Islam dan kepada Allah serta Rasul dengan mendekatkan diri mereka kepada agama sehingga mereka merasakan Islam itu ialah suatu kehidupan yang dapat mereka melalui dengan selesa dan menjadikan agama ialah sebuah pemandu hidup dan dapat mengisikan kekosongan jiwa. Okey. Seterusnya, isu yang keempat ialah murtad. Apa itu murtad? Murtad ialah merupakan satu jenayah akidah yang bukan sekadar mencemarkan imej Islam, bahkan ia juga menyegenapkan identiti bagi seseorang Muslim. Jenayah murtad kini dilihat semakin berleluasa menyebabkan seorang Islam semakin berani memohon untuk menjadi murtad. Permohonan sanggup berjuang mendapatkan status seorang bukan Islam dari sudut undang-undang dan mewar-warkan kegembiraannya yang bahawasanya ia telah keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai kesimpulan, dengan akidah kita dapat meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan akidah juga kepribadian kita mengikut perilaku yang wajar kerana dipandu perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita sebagai umat Islam perlulah meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai akhirat itu lebih banyak daripada dunia dan segala-galanya. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.